Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Naufal Arif binti Azli, nombor matrik A1834777. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan untuk subjek akidah Islam. Tajuk yang saya akan bentangkan ini berkaitan dengan kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan daripada Haji Said bin Haji Ibrahim. Terlebih dahulu saya akan masuk kepada biodata pengarang kitab. Beliau adalah Haji Said bin Haji Ibrahim, mantan mufti Sabah. Dilahirkan di kampung Kedai Lalat, Kelantan pada tahun 1923. Beliau telah menimba ilmu di pelbagai tempat, antaranya ke Jambi, Sumatera dan Mekah Al-Mukarramah. Selain fasih berbahasa Arab, beliau juga terkenal mahir dalam perundangan Islam, akidah, perbandingan akidah dan fiqh. Setelah tamat pengajian, Haji Said telah memulakan karyanya untuk menabur bakti dalam bidang pendidikan dengan menjadi guru seawal tahun 1947. Pada tahun 1954 pula, beliau telah bertukar mengajar ke Madrasah Al-Hidayah di Singapura. Kemudian beliau diangkat menjadi yang di-Pertua Pergas, iaitu Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura dari tahun 1963 sehingga tahun 1968. Setelah itu, beliau telah berpindah ke Brunei untuk mengajar di sekolah menengah Arab di situ, dan beliau juga dilantik menjadi penyusun sukatan pelajaran Maktab Perguruan Agama Brunei. Selain daripada mengajar, Tuan Haji Said ini juga telah menghasilkan lebih daripada 20 buku agama yang membicarakan pelbagai aspek seperti fiqh, akidah dan sebagainya. Dan antara karya beliau adalah yang pertama, Sinaran Fiqh, yang kedua, Mengenal Al-Quran, yang ketiga, Manasik Haji dan Umrah, yang keempat, Kanun Jenayah Syariah, yang kelima, Sistem Kehakiman dan Perundangan Islam, yang keenam, Soal Jawab Nikah Kahwin, yang ketujuh, Fiqh Mazhab Syafi'i dan Pendapat Imam-Imam Mazhab, yang ke-8, Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam, yang ke-9, Minhaj Ilmu Fiqh, dan yang ke-10 adalah kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan kitab. Kitab ini diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1995 daripada Darul Ma'rifat, Kuala Lumpur, menggunakan tulisan Jawi dan dicetak oleh Percetakan Yayasan Islam Terengganu, Sendirian Berhad, Gong Badak, Terengganu. Manakala cetakan kedua pada tahun 1996, cetakan ketiga pada tahun 1998 dan cetakan yang keempat pada tahun 2000. Terbitan ini mengandungi sebanyak 368 halaman bercetak, tidak termasuk kandungan kitab ini disusun berdasarkan kurikulum kelas pengajian ta'amil masjid dan surau yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan tajuk-tajuk penting yang berkaitan dengan akidah. Seterusnya, kita akan masuk mengenai ulasan isi kandungan yang ada di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Isi kandungan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ini mengandungi sebanyak 18 fasal atau
tajuk yang telah dibahaskan oleh penulisnya, iaitu Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim. Pada fasal yang pertama, beliau telah menjelaskan tentang Islam adalah agama yang fitrah, yang mana kita semua umat Islam, umat manusia tahu agama Islam adalah agama yang sangat diridai Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada agama lain yang selain agama Islam yang lebih benar, betul dan baik. Seterusnya pada fasal kedua, ketiga, keempat dan kelima, penulis telah menjelaskan tentang akidah. Apa yang dimaksudkan dengan akidah, keistimewaannya. Juga akidah ini berkait rapat dengan agama Islam. Selain itu, beliau juga menjelaskan ciri-ciri akidah yang sahih, iaitu kita wajib mempercayai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan manusia. Seterusnya, kita wajib percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada hari akhirat, dan wajib kita untuk percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada fasal ke-6 dan ke-7, beliau telah menyatakan makna atau pengertian bagi al-wahiyah dan ar-rububiyah. Di sini dijelaskan juga al-wahiyah bermaksud ketuhanan dalam segi bahasa, manakala menurut pengertian ulama tauhid bermaksud mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan lain selain daripadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ar-rububiyah bermaksud makna yang menyeluruh, iaitu mengiktikad dengan i'tikad yang jazam bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah mentadbir semua benda dan perkara yang ada di alam dunia ini. Tiada pentadbiran lain melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Di samping itu, bagi fasal ke-8 sehingga fasal ke-15, penulis pula menjelaskan tentang pengenalan rukun iman. Kesemua fasal tersebut adalah berkaitan dengan rukun iman. Keterangan yang lebih terperinci mengenai rukun iman dibahas dalam fasal-fasal berikut. Antaranya, rukun iman mempunyai 6 perkara. Pertama, kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, percaya bahawa adanya malaikat. Ketiga, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul terdahulu. Keempat, percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, percaya akan datangnya hari kiamat kelak. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar yang telah tertulis dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi fasal seterusnya, iaitu fasal ke-16, penulis membahaskan tentang hakikat iman, yang mana hakikat iman ini terbahagi kepada 2 pendapat. Pendapat pertama, para ulama mengatakan sepakat bahawa pengertian hakikat iman ini adalah mereka yang hanya mengaku dengan lidah sahaja dan mendustakan dengan hatinya. Mereka itu tidak termasuk dalam kalangan orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang munafik yang akan diazab lebih kuat daripada orang yang ingkar. Mereka ini juga akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah sekali. Bagi pendapat yang kedua pula, para ulama juga telah mengatakan hakikat iman ini tidak memadai jikalau mentahqiqkan keimanan mereka dengan hanya mengenal dengan hati sahaja. Malah mengenal dengan hati itu mestilah beserta dengan ikrar dengan lidah. Kerana sebagai contoh, Fir'aun dan kaumnya mengenal dengan hatinya akan kebenaran Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Akan tetapi
mereka masih tidak percaya kepada kedua-dua Nabi tersebut. Dan pendapat pertama yang lebih menjadi persepakatan ulama dalam mentafsir makna hakikat iman. Seterusnya pada fasal ke-17 dan 18, penulis membahas tentang perkara yang dapat membatalkan iman dan boleh membatalkan Islam. Dan antara perkara yang dapat membatalkan iman adalah kita mengingkari atau mencerca pentadbiran Allah. Manakala perkara yang dapat membatalkan Islam adalah kita perkara yang membawa kepada kekufuran, seperti menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyabitkan sesuatu sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri seseorang atau pada makhluk. Seterusnya, antara kelebihan kitab yang dapat kita perolehi, yang pertama, kita akan lebih mudah faham apa itu akidah yang betul dan benar. Kedua, dapat membezakan yang sahih dan batil. Ketiga, menjadi lebih yakin dengan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Keempat, tidak akan mudah terpesong dengan ajaran agama dan akidah yang lain. Yang kelima, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa. Sebagai penutup, secara kesimpulannya, kita sebagai umat Islam wajib taat dan percaya dengan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana akidah inilah yang mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Selain itu, pegangan akidah ini telah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragui hanya agama Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar dan betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga perkongsian yang saya berikan ini mendapat manfaat, dan segala kekurangan yang ada itu datang daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.